Okay, Assalamualaikum semua dan selamat petang hari ni. Berapa Mei? Saya pun dah lupa. 17 Mei 2020. Okay, 25 Ramadan. So, bagaimanakah dengan anda semua? Okay, uh, puasa cukup tak? Cukup kan? Semua ada umur masing-masing kan? So, saya rasa semua puasa cukup lah. Okay, so terima kasih lah sebab pada yang sudi join live saya. Okay, so macam biasalah minggu ni kita akan buat analisa forecast apa yang kamu minta. Saya akan cuba analisakan. Okay, so bolehlah kamu cari tempat-tempat yang sesuaikan dengan teknikal kamu lah. Okay, Waalaikumsalam Muhammad Latif Ali Syak. Okay, so saya dah lama tercakap kan, kelu pula lidah. Waalaikumsalam Real D. Tak arti nak sebut. Okay, so seperti biasalah, buat anda kalau ada pen yang nak saya kongsikan, boleh beritahu nak pen apa. Apa khabar cikgu, sihat? Sihat, Alhamdulillah. Saya rasa saya sihat, InsyaAllah masih sihat. Masih diberi luang untuk saya share lah analisa saya sikit sebanyak ilmu supaya kita boleh jadikan confirm untuk kamu lah. Okay, Salam Suhaimi, selamat buka puasa. Selamat buka puasa. Hari ni saya buka puasa dengan ayam panggang. Okay, so makan. So okay, saya pun tak tahu kamu nak pair apa. Kamu boleh cakap lah. Aiman Syahiran. Okay, EU. Okay, memang saya tunggu pair kamu lah. Saya tak mau analisa pair. Okay, so untuk EU kita lihat tu untuk EU. Okay, sebelum tu sudi-sudikanlah share saya punya live kan. Kan best kan. Assalamualaikum Muhammad Adri. Okay, saya tengok dulu untuk pair EU daripada Aiman. So EU pada minggu lepas, okay, price minggu lepas berapa bulan okay, sebelahan. Okay, sebelahan pada 15. So price dia buat kenaikan dan dia turun balik. Okay, so ni sepatutnya saya rasa ramai target buy EU minggu lepas, tidak? Maksud saya lah, tapi saya tak entry lah. Okay, untuk buy EU, tapi untuk apa? In the end, waktu tu dia turun balik. So, apa yang berlaku pada EU untuk minggu depan? Okay, so biasa first kali kita akan cari apa? SNR kan, support ataupun support become resistant kan. So sini kita ambil satu sebagai satu SNR. Okay, support dia di mana? So supportnya berhampiran dengan dia sekarang adalah di area ni lah. Dia masih stay to break area ni. Okay, so sekarang ni macam mana? Saya rasa skrip dia sama lagi macam EU ni. Skrip dia sama macam 2 minggu sudah saya rasa. Okay, dia stay untuk ni. Tapi waktu tu dia dah break ni kan. Dia dah break ni pada minggu lepas kan. So price dijangka akan buat movement kenaikan lah. Cuma yang ni kita tandakan sebagai jika dia nak buat kenaikan lagi kan. Sebab sekarang ni dia kat medan support balik tau. Okay, so nak tak nak dia kena push naik ke atas. Okay, maksud dia price dia kena going up lah. Okay, so anda kata price break ni, maka strategi buy ataupun break ni, okay, break support bawah ni, maka sebab terlalu dekat kan, saya rasa nak gap pun, so maka strategi buy kita terbatal. Okay, so saya tandakan lagi satu support sebab saya nak tahu ke mana arah, dan satu resistance banyak sikit kali ni. Okay, so kita nampak supaya nampak clear direction lah yang price akan naik atas. So apa yang kita nak?
Okay, so kalau kita tengok daripada skala kecil, okay, saya zoom in sikit. Okay, nampak tak resistance ni? Okay, price dah break. Okay, price dah break. Ni dia buat break. So bila price dah break first resistance, so price dijangka akan buat kenaikan lah. Okay, so saya jangkakan price pun dah break dan dia cuba test balik. So dia akan test ini balik. Okay, dia akan cuba pecahkan ni sebelum dia pergi sini. After dia pecah ni baru dia boleh pergi sini. Okay, ni dia ada apa, alternatif TP2 dan TP2 kan. So first dia kena hadap ni dulu. Okay, apapun hati-hati sebab price dah sebab dia ada di support kan. So hati-hatilah. Sebab kemungkinan price akan boleh jadi sell. Kalau ni saya tengok daripada segi buy situation lah. So macam mana kalau berlaku sell situation. So kalau jadi berlaku sell, kita nak dia break dulu. Nak lebih selamat, break dulu area ni, baru kita boleh menjual. Okay, ini trading view dia tetap bawah ni. Selalu saya punya alat-alat kat bawah ni. Sekarang ni dah tak tepi ni pula, supaya lebih kemas saya rasa kot. So kalau kita sell, kita nak dia break dulu. Okay, baru kita tunggu dari retest untuk kita sell lagi. Okay, saya bagi kamu 2 station. Okay, tapi anda kata price dah break ni, so kita akan fokus buy. Dan kita akan strategi buy terbatas apabila price break support bawah ni. Okay, so itu yang saya nampak tentang Euro USD. Okay, so saya nampak saya masih bias kepada buy sehingga price break support. Itu saya jadi sell lah. Okay, buat masa ni EU masih bias kepada buy. Ada yang target sampai tinggi kan. So kita target sampai untuk movement seminggu. Saya jangkakan lebih kurang ni yang akan buat movement lah. Okay, so EU kita akan target lebih kepada buy. Clear? Waalaikumsalam Awang Adri. GJ. Okay, tengok GJ Cik Awang minta GJ. So kita tengok pada GJ, GBP, Pound Yen. Pound Yen ni favorite Okay, Pound Yen saya ada kongsi minggu lepas. Saya rasa saya sell. So kalau kita tengok daripada movement, kita tengok dulu movement minggu lepas. Okay, daripada 11 hari bulan price membuat penurunan dan dia buat penurunan yang bertangga. Nampak tak? Orang kata dah price dah pergi pun nampak kan. Waktu price tengah jalan tak nampak pun. Itu menunjukkan bahawa mata kamu masih tak mahir lagi kan. So kena banyak lagi praktik. Okay, so price dah break dan break. So next destination untuk pair GJ. Okay, saya assume dia boleh test sampai ni dulu. Okay, ataupun dia jadi SBR RBS kan. Ni kan area dia kan. Okay, di kawasan ni saya pun ambil di kawasan ni. Okay, kalau long lagi bawah lah kan. Okay, tapi yang kita jumpa bawah sana ni yang ni dulu. So apa yang kita nak daripada GJ? So saya nak pada Isnin dan Selasa price membuat retracement dulu. Okay, retracement. Okay, patah balik. Sebelum ditunggu. Okay, ada situasi lain kadang-kadang price naik sampai atas ni tau. Okay, so bila naik atas ni, kamu jangan takut yang kata dah jadi buy. Jangan, relax dulu. Kita takkan buy selagi price tak break ni. Selagi price tak break resistance ni, kita takkan buy. Kita takkan cari peluang sell je. Okay, tak kisahlah price akan test ini atau test ni. Sebab kita boleh jangkakan price akan cari exit nah balik. Sebab itu pegangan sebagai trader per action. Okay, bila price break support, dia akan patah balik cari resistance, support become resistance. So untuk dia turun balik bawahan. Itu adalah kita punya
Maman. Tapi ada kalanya price boleh cari sampai atas ni. Dia buat head and shoulder ke apa kan. Yang comel kecil ni kan. Mana kita tahu. So, yang penting as long dia tak break ni, kita takkan cari peluang untuk buy. Okay. So, saya akan pada hari Isnin dan Selasa tu price buat retracement sebelum turun. Okay. Macam mana pula kalau tiba-tiba price tu dia turun-turun. Isnin, Selasa tu dia tak buat retracement, dia turun-turun. So, bila dia turun-turun, so, saya akan selesa pada tunggu pada hari Khamis atau Jumaat untuk kita buat counter trend. Okay, masuk counter reversal trade. Daripada sell ke buy. Apapun bergantung kepada situasi semasa. Okay, sebab dia ada syarat-syarat lain lah sebelum kita nak buat reversal trade. Okay, yang ni saya dapat kongsikan untuk kamu tentang pandangan saya mengenai DJ. Saya masih bias kepada buy, pada sell. Dan saya tak saya masih bias kepada sell dan saya takkan buy selagi price tak break ni ataupun dia buat new structure buy itu. Okey. Saya lupa tanda. Hari saya pun lupa saya dah terang. Tadi EU kan. Okey, so ni adalah GJ. Don. Oh dia banyak lah. GU, GJ, GCAT, GCF, ECF. Apa? Banyak yang Don. Jangan bagi tahu kata apa. Floating dah itu. So GU lah. So kalau tengok pada GU. Okay. So ni pair GU. Okay. GU pun sama juga pergerakan dia pada minggu lepas. Sama macam GJ. Dia downtrend turun. So apa yang menarik perhatian saya adalah price dah break. Nampak ada dah break. Ni. Break this area kan. Kita nampak zoom out sikit lah. Ataupun kalau kamu kata price dah break ni pun boleh juga. Ni yang kecil ni kan. Ni. Sama je sebab dia dah break kan. Okay. So kita dah tahu bila dia break dia akan cari next. Next mana? Next boleh dia cari resistance become support. Okay. Sini. Ataupun support kan. Di sini. Support ni besar sikit. Okay. So, saya berjangkakan untuk minggu depan price Isnin dan Selasa saya nak price buat apa dulu. Biasalah bila Isnin dan Selasa kita nak dia buat retracement dulu. Okay, price membuat skala retracement dulu. Okay, dari retrace. Okay, dan kita akan cuba sell di sekitar nombor 2. Okay. Ataupun dipanggil kawasan support become resistance. Okay, kawasan B. Okay, dan saya takkan strategi sell saya terbatal apabila price breakout this area. Terbatal lah yang ni. Kalau dah break ni, strategi sell saya terbatal. Okay. So far saya masih bias pada sell. Okay, pada swing trader saya masih hold position pada swing trade saya. Okay, sampai C. So, insyaAllah turun. Okay. So, pair seterusnya GJ tadi dah terang. Okay. GCAT lah. So, GBP Canada. So, kalau dilihat pada GCAT. Okay. GCAT, apa yang berlaku pada GCAT? Okay, sekarang ni GCAT dia dah turun pada minggu lepas. Okay, dia buat penurunan dan sekarang ni dia ada di kawasan ni lah. Okay, kawasan apa ni? Resistance become support kan. So, kalau kamu nak sell lagi GCAT, kamu nak selamat tunggu dia break dulu. Break dulu baru kita boleh sell lagi. Yang tu lebih selamat. Okay, lebih confirm, lebih terjamin. Okay, taklah kata tetap ada risiko bukan maksud terjamin tu kamu nak full margin apa-apa pun trade tetap ada risiko. Macam kita mendengar lah kan, macam kamu bawa kereta lah, kamu bawa tetap ada risiko kan. Tak kisahlah kamu bawa 60 ke 100 km ke 200 km sejam kan. Yang penting macam mana kamu nak kawal kamu punya account kamu tu. Yang tu yang penting. Kamu tak boleh kawal market. Okay, kita trader tak boleh kawal market. Kita trader ni kita apa berhak kita adalah boleh kawal account kita sendiri.
Kalau kita fail untuk kawal akaun kita, tak ada mana. Okay, selingan sikit. Lama tak ceramah geram Okay, so price. Okay, so untuk JCAT ni saya selesa untuk tunggu price buat breakout dulu. Okay, kita akan buat breakout trade. Maksud dia, kita akan tunggu dia break dan retest sebelum baru kita sell. Okay, ni untuk JCAT. Dia ada ruang lagi lah. Saya rasa selesa untuk ambil seluas-luas napas untuk kita sell lah. So untuk JCAT, seterusnya daripada Don, JCAT, GCHEF. So GCHEF sama juga, kita tengok Okay, GBP lemah lah minggu lepas lah. So tak nampak. Okay, dia dah break kan. Nampak dia dah break kawasan ni. So kalau kita ambil ni pun dia kata okay, kita nak dia price buat retracement. Nak cantiknya price buat retracement sampai area ni lah. Okay, support become resistance. Okay, so next kawasan dia nak kena lalui adalah sini area. Ini adalah antara strong area. Okay, dan kalau dia break tu, dia break kawasan strong ni, barulah dia boleh cari next support. Okay, nampak tak? Mudah tak? Senang je kan? Apa? Luki. Gai. Siap. Tunggu nak entry je. Macam tu lah trade. Saya gurau. Okay, so kita nak price. Saya bagi dua station lah. Satu dia retrace dulu, kita akan sell. Satu lagi lebih selesa. Okay, kalau dia tak buat retracement, saya nak dia tunggu dia break dulu. Okay, baru dia test untuk kita sell lagi. Okay, ni dua station saya. Okay, price saya akan cari long sell dan strategi sell terbatas apabila price break kawasan ni, resistance ni. Okay, so ada dua situasi. Satu yang first, price akan buat retracement pada Isnin Selasa dan kita akan cuba cari peluang sell di B. Yang kedua, price turun untuk Isnin Selasa dan kita cuba cari peluang entry di B apabila price break lah support ni. Okay, so yang tu adalah GCHEF. So daripada Don lagi, last sekali adalah ECHEF. Terima kasih bagi like kat saya. Bagilah support Sokamura kan. Baru semangat sikit nak buat analisa. Ayat. Okay, untuk ECHEF, saya sakit hati dengan ECHEF actually. ECHEF ni sebab pergerakan dia sikit Dia punya movement satu minggu tu kadang 30 pip 40 pip kan. Alah, lemah semangat saya. Okay, so untuk ECHEF, kita tengok, kita tandakan dulu sebagai zone SNR. Okay, dia dah break. Okay, SNR dilukis based on zone itu saya punya pemahaman lah. So kalau kita tengok daripada segi ni trendline okay, so ada probability okay price akan going down lagi sebab price dah break ni. Okay, sama ada fakey tak fakey tu kita tak tahu. Okay, yang kita tahu price dah break, so dia akan cari next destination dia. So mana next destination untuk CHEF? So saya tak nampak di H4. So saya buka lah daily. Kadang aku kata, cikgu kenapa buka daily? Cakap tak buka daily. Sebab saya tak jumpa support dekat mana nak cari tempat TP kan. Tak buka weekly kan. So weekly dah. Baru nampak. So saya tandalah dengan saya punya ni. Okay, ada satu kawasan sini. Dah ada satu kawasan sini. Ni dia punya RBS, ni adalah support. So buka balik pada H4. So kita nampak movement price akan going down. Okay, kita takkan buy selagi price tak break resistance atas ni. So kita akan fokus pada peluang sell. Okay, price pun tengah buat retracement. Carilah peluang terbaik untuk entry esok atau lusa. So saya jangkakan price akan buat turun bawah. Okay, dia akan test dulu. Saya rasa tengok macam banyak, tapi tak banyak saya rasa ni. 36 pip kan. Boleh lah kalau 1 pip 10 USD tu macam Don kan, 1 pip 10 USD.
Tak ada masalah lah. 30 pip dah 300 USD kan. Boleh dapat lah tu. Okay, clear tak? Done. Okay. So, ini adalah pair daripada Don. So, daripada Now Force Enco. Assalamualaikum tuan. Tolong tengok Euro AUD. Tolong tengok. Okay, so Waalaikumsalam. InsyaAllah tengok EA So, kalau based on EA, kita akan tengok EA pula. So, EA pada minggu sudah, apa yang berlaku pada EA? So, price membuat kenaikan dan kita nampak kenaikan ini adalah kenaikan yang bertangga. Okay? So, kita kena faham perjalanan dia dulu. Okay? Maksud dia, kita nak trade, nak tahu tu, kita faham apa dia buat minggu lepas. Barulah kita dapat tahu apa kita nak plan nak buat minggu ni. Tak boleh kita terjah kan. Masuk rumah orang terjah kan. Hati-hati lah. Kena rumah orang tu ada senjata, parang apa kan. Takkan kena balik kita. So, kalau tengok daripada okay, price dah buat apa sini. Ini adalah double bottom. Itu adalah chart pattern lah. Okay, double bottom. So, sekarang ni sebagai support lah. Paling bawah. Dan ini adalah resistance. Ada jumpa lah. Go dia, resistance dia kan kat sini. So, apa yang kita nak? Okay. Nampak lebih sama. So, kalau kita tengok daripada segi trendline pun, kita tarik trendline sekali pun, kita akan nampak price buat kenaikan dan kenaikan. Nampak kenaikan dia 1, 2, makin lama dia makin naik. So, saya menjangkakan price akan break. Okay, maksud dia, kalau kita nak trade pair Euro AUD ni, kita tunggu dia breakout dulu dengan solid breakout. Okay, baru kita akan buy sehingga satu sini. Okay, pergi sini ataupun sini. Sini pun boleh juga. Okay, mana-mana yang kamu suka lah. Kalau kamu suka tamak, makanlah banyak kan. Kalau kamu suka sikit, makanlah 2-3 pip kan. Padahal sebab ikon kamu kan. Kalau boleh cubalah hold lah sampai tempat TP yang itu lebih baik lah. Belajar hold. Sebab ada trader dia sanggup hold position loss tu 2-3 minggu tak apa. Tapi bila pantang biru rasa nak close lah. Pantang biru nak close kan. Yang tu memang dia sabar menahan loss, tapi tak sabar nak mengambil profit. Kena kawal lah benda tu. So, untuk Euro AUD, saya nak price breakout dulu, baru kita selesa dengan trade. Breakout trendline, dan breakout pula resistance. So, barulah kita buy dengan tenang. So, tunggu dia breakout adalah terbaik untuk pair Euro AUD. Sebab sini dah 1, 2, 3 kan. So, mungkin dia test kali keempat untuk pecah. Tapi, hati-hati. Sebab, kalau dia tak pecah, ke barang-barang price boleh turun bawah balik. Sebab tu, dia ada boleh jadi buy, boleh jadi sell. So, hati-hati. Sebab tu, kita tak boleh buat decision terus pantang buka chart, terus nak entry. Pantang buka chart lah, yang entry. Pantang buka chart, nak entry. Tu adalah salah satu masalah trader kita lah. Emosi lah yang selalu saya dapat feedback daripada trader kan. So cara nak atasi tu, kena belajar bersabar. Waiting. So itu adalah berkenaan dengan PEA. Saya jelas Now Force. Kalau jelas, bagi sikit love kat saya. Like. Love pun boleh jugalah. So daripada Gini minta pay GU. GU saya dah terang tadi. GU dah terang tadi. Saya bias kepada sell. So kita sama-sama lah cari peluang sell. Kalau kena stop loss, sama-sama lah kita stop loss. Bias pada sell lah. Dia dah break support. So dia ada tunggu dari test untuk kita cari sell. Itu lah. Kita just tunggu. Wait. Terima kasih Azurin. Tuan analisa pair EJ, EU dan GU. EU dan GU saya dah analisa. So tinggal pair EJ.
Okay, kalau pay EJ apa buat? Oh, EJ minggu lepas saya dah share kan analisa ni. So, minggu lepas, okay, kita tengok daripada 11 Mei, price buat penurunan, lepas tu dia buat kenaikan balik dan dia buat penurunan. Okay, ada trader dah nampak lah. Oh, ni pattern ni, ni pattern ni cap pattern ni. So, macam biasa, saya akan tandakan dulu support and resistance. Okay. Kalau trader tanya, kenapa saya tak nampak chart pattern yang tu menunjukkan kita kurang latihan, kurang melukis. Yang tu. Semua kita nak makin atas kepala, dalam kepala. Nak apa-apa entry macam kita buat, kamu buat analisa semua ni kan. Kamu fikir, oh, EU sell, GU sell, semua atas kepala kamu. Kamu tak nak catat pun dalam buku kamu. Ataupun kamu tak buat nota kat mana-mana, selit kat mana-mana. So, kamu just tengok aja, ingat kepala. So, bila kamu buka chart, kamu nampak saya tak sell. Padahal kamu dah plan untuk buy. Terus kamu sell. So, jangan salahkan sesiapa lah kenaan hal tu kan. Selagi kamu tak ubah habit kamu kan. Tulis lah, saya pun dah buku nak tulis. Okay. Tulis, catat tu lebih ingat lah. Kamu buat analisa, kamu tulis ni. Okay, EU buy kat mana, sell kat mana. Cuba buat panggil apa? Journal. Okay. Ni saya dah masuk bab lain. Okay, patah balik untuk EU, AJ. So, Euro GPY. So, kalau untuk Euro GPY, apa kita nampak? First kali price dah break ni tau. Okay, dah break ni. Okay, yang saya nampak lah. Saya catat saya nampak dulu. So, saya tandakan resistance ni satu. Okay. Dan secara tak langsung, price dah buat apa ni? Pattern apa ni? Ni pattern head and shoulder tidak? Mana dah? Okay. So, 1, 2, 3, 4, 5. Dan price dah break. Okay. Dia pun dah break. So, sekarang price buat retracement. Okay. So, kita menjangkakan price akan buat penurunan lagi. Okay. Sampai bawah ni. Dan bila dia break bawah ni, insyaAllah kita akan jumpa dia di bawah ni. Okay. So, EJ siapa yang tak ada posisi sell lagi, boleh cari peluang sell esok atau lusa. Okay. Tunggu dulu dia buat retracement. Strategi terbatal bila price break nombor 3 ni. Itu. Yang terpenting. Okay. So, buat masa ni kita sell. Ingat, sell jaga MM. Jangan kamu kata, oh ni dah head and shoulder cikgu. Cikgu pula cakap. Cikgu pun saya beritahu, ni dah cikgu cakap sendirian. Mesti confident jadi. Kamu ingat, cikgu pun manusia. Cikgu pun kena stop loss. Cikgu pun kena. Ada minggu cikgu tak withdraw juga. Kamu kena faham benda tu kan. So, kawal akaun kamu. Benda lain kamu tak boleh kawal. Tapi cuba kawal akaun kamu. Jangan kamu nak kawal market. Ni mentang-mentang jadi stop apa, kamu kata, wah macam mana pun turun. Entak lah gajah. Akaun tak mengkawal. So, sampai bila kamu akan di tahap yang sama. So, EJ jangka akan buat penurunan lagi. Penurunan, okay. So, dah buat pattern head and shoulder, bias pada sell dan saya pun masih bias kepada sell. So, sell lah. Okay, clear? Sihat jelas So, anda kata price break ni, okay, break nombor 3 ni. So, alternatif kita adalah dia jadi buy lah. So, buy ni kita akan buy sampai sini. Ni anda untuk situation buy okay. Buat dua situasi sebab dalam market kita boleh jadi boleh buy ataupun boleh sell. Kita cuma cari probability ke mana arah yang lebih kuat, bias kita. Okay, settle bab EJ. Kalau clear, baik sikit. Okay So, Suhaimi minta lagi pair UCAT dan UJ. Terima kasih. USD Kanada. So, untuk USD Kanada, Kanada ni minggu lepas saya dah buat tanya persoalan. Adakah price tu, adakah saya dah buat trendline kan? Saya dah tanya. Fake ke? Break ke? Belum break. Okay. So, price, okay. Kalau dalam situasi ni dia dah buat kenaikan balik. So, saya tak mau nak peningkan kepala kamu. Okay. So, first kali kita tandakan dia punya resistance. Okay. Lepas tu support. Okay. Nampak saya ambil support paling atas, resistance paling atas. Sebab kawasan ni saya nak buat TP kan. Okay. So, kalau kita tengok daripada segi structure yang lebih kecil. Okay. So, kita nampak price first kali dia dah break ni. Okay.
dan dia break dan dah test pun oleh ni candle ni, dan price lebih turun, dan sekarang dia dah buat rejection di sini. Dia fail to break support ni. So bila dia fail to break ni, so dia akan test balik atas lah. Untuk kena faham. So kita nak cari peluang opportunity untuk sell. Okay, peluang sell kita kena tunggu price buat lagi structure penurunan. Okay, ataupun dia buat engulfing ke apa untuk CRS penurunan. Okay, baru kita boleh sell. As long dia tak buat benda-benda macam tu, janganlah kita kata nak pergi sell lagi. Okay, saya lebih suka bila price buat structure penurunan lah. Maksud dia naik. Okay, lepas tu dia buat penurunan, kita akan selesa sell. Okay, tapi as long anda kata price break kau atas, so janganlah kamu nak sell pula, carilah buy pula. Betul tak? So buy sampai mana? Sini ada kawasan resistance dia. Simple lah. Saya buy guna resistance, saya pun guna resistance support. Okay, all about SNR kan. So yang ni yang saya nampak tentang UCAT. Untuk saya buat masa ni, UCAT ni saya lebih suka tengok dululah. Okay, saya tak buat decision lagi untuk buy atau sell as long price tak pergi mana. Sebab sekarang ni saya tak selesa untuk sell lagi. Okay, sebab price dah naik kan. So biar dulu, biar dia turun dulu, ataupun biar dia naik dulu, baru kita masuk, baru kita follow. Ni kita terus masuk kan. Dia nak naik atas, kita bah masuk bawah kan. Dah salah. Kata kita ni nak kawan dengan trend, tapi bila trend buy kita pergi sell, trend sell kita pergi buy. Sebab apa? Sebab nak dapat pucuk. Selalu jadi macam tu kan, betul tak? So kalau kita tak jelas trend kita, okay, ni pandang mata saya tak jelas lagi. So abaikan dulu lah. Okay, pair tu. Tengok pair lain kan. Banyak pair kan ada dalam market. Okay, so ini adalah pandangan saya pada berkaitan dengan UCAT. So bagaimanakah pula dengan UJ? Ayat tau. Okay, so UJ. So firstly macam biasa saya tandakan support and resistance. Satu resistance. Actually saya dah bagi tahu ni sebenarnya step by step tau. Kamu belajarlah. Elok-elok. Okay. Dua, support. Okay. Next saya punya personal coaching saya lepas raya lah. Bulan puasa ni dah ambil lah. Saya bulan puasa ni nak apa? Nak siap raya-raya lah kan. Tu dia. Raya kat rumah. Okay. So sekarang ni okay. Untuk pay UCAT patah balik. So sekarang ni UCAT UJ. Patut dah. So UJ minggu lepas saya dah bagi tahu. Saya dah buat dua situasi kan. Minggu lepas kalau kamu tengok saya punya post, saya kata adakah dia adalah bullish flat pattern ataupun head and shoulder. Okay, so apa jawapan dia? Okay, so minggu lepas price dah break ni kan, break di level. So dia buat penurunan. Okay, penurunan ni kita panggil skala retracement. So kita nak tengok dia buat kenaikan lah. Okay, so kita nampak price dah buat satu macam turning lah sini kan. Maksud dia tengah U-turn sini. Okay, so bila price buat ini, kita anggap sebagai support. Okay, so apakah jangkaan kita untuk UJ? So untuk UJ ni saya masih bias kepada buy, cuma saya tak buy lagi. Okay, disebabkan oleh kerana disebabkan apa? Okay, disebabkan oleh kerana apa? Saya nak price kalau boleh di tengah bawah lah. Itu lebih risk lebih kecil. So untuk pada minggu depan, untuk UJ ni kita nak price kalau boleh datang test lagi. Okay, saya nak break ni untuk buy. Tapi ada kebarangkalian juga price dah tak break, tak turun bawah, disebabkan oleh kerana price dah break first resistance ni. So dia dah buat apa sini? Okay, kamu janganlah pula bila saya kata saya tunggu bawah ni, kamu pun tunggu bawah ni. Price dah naik atas kan. Dia tak mau, dia bagi tahu, dia buat satu signal, satu structure, kata oh aku dah break ni, aku dah naik atas. Dia bagi satu signal awal. So kita boleh stand by lah. Tetapi walau bagaimanapun ada juga kemungkinan price boleh turun bawah kan. So mana satu nak ikut? Okay, untuk UJ dia macam tu. Kalau kamu buy kat sini, kamu stop loss lah bawah ni kan. Okay, janganlah
Kan? Jangan kamu stop loss bawah ni pula kan. Tak berbaloi dengan risk kamu. Okay, so bila kamu kena stop loss satu, so wait for next opportunity untuk kita cuba cari buy lagi. As long sampailah bawah ni. Anda kata price break ni, memang tak ada harapan lah untuk kita buy. Mungkin kita jadi strategi sell pula. Okay. So yang ni yang saya nampak tentang USD JPY. Clear tak? Okay, Azuri, EJ, okay, saya dah minta. EJ tadi dah terangkan okay. So ada siapa dah minta gold? Kalau belum, saya nak minta gold. Okay, gold. Fendi. Gold. Saya dah, minggu lepas saya dah beritahu kan. Yang saya dah buat satu chart pattern lah. Saya tak ingat chart pattern mana tu. Okay. Maksud dia as long price tak break dia punya ni, kita akan cuba tunggu dia breakout dulu, betul tak? So price dah ni minggu lepas dah breakout dia punya support ni. So minggu depan ke manakah arah chart? Ke manakah arah gold? Okay. Okay, untuk gold, okay, salah, saya bukan trader gold lah. So gold kita akan cari support dengan resistance dulu. So support yang berhampiran dengan yang kita nampak jelas sekali kat sini satu. Okay. So yang lain kita nampak price dah break kan. Maksud dia dah jadi support become resistance become support kan, area di sini kan. So kita nak ke mana arahkah tuju untuk support untuk gold ni. So gold saya tak nampak di daily, saya buka di weekly ada. Kalau weekly kan, weekly ada tak? Weekly ada, selamat dah. Kalau tak ada, you know how je nah. So weekly apa kita nampak pada gold adalah price dah, saya rasa dia buat rejection lah. Okay tak? Okay, ngam-ngam dia buat kan. Dia buat rejection. Okay. Saya bukan weekly tu sebab saya tak dapat tarik support lah. Kamu dapat resistance lah. Kamu kena faham lah. Dah terlalu kecil kan. Sebab tu saya buka daily tadi dicari sebab kita nak tahu kawasan mana dia sentuh. Selalunya mesti ada support dan resistance. Kalau tak ada tu payah cerita. Okay. So price dah buat rejection. Okay. So saya jangkakan kalau kita nak, kamu nak sell gold, okay, kamu make sure dia break ni, baru kamu retest untuk kamu sell. Okay. Sell gold. Okay, walau bagaimanapun hati-hati di level-level support become resistance kan. Resistance become support ni kan. Mana tahu dia bounce balik kan. Okay. Dia ada dua level lah yang saya nampak berpotensi untuk dia boleh bounce balik. Tapi anda kata dia break dua level ni, dia boleh pergi bawah lagi lah. Tapi untuk seminggu saya rasa yang ni cukup pun gold lah. Okay, so gold saya masih nampak sell bila dia break. Tapi as long dia tak break ni, tak break support ni, dia boleh jadi buy balik. Dan kita tunggu dia break ni lah. Break kawasan 1751850 ni untuk kita cari peluang buy. Clear tak Fendi? Okay. Kalau clear, macam biasa, like and share. Okay. So Peace minta EA So untuk EA saya dah terangkan tadi. EA kan, saya dah terangkan tadi, saya bias kepada buy bila price break resistance. Itu EA. Okay. So Lauren Martin minta EG. So EG Euro JPY. Kenapa saya tak trade EG dia naik, dia membuat satu ni tum paling mahal forex EG So apa yang berlaku pada minggu hadapan? Apa yang kita nak berlaku pada minggu depan? So apa macam biasa, first kali kita akan tandakan dia sebagai support. Okay. Pendek kata as long price tak break support ni, kita jangan cari peluang sell. Itu.
Dan kawasan SBR terdekat adalah di kawasan ni resistance become support lah. Okay. So kawasan resistance dia mana? Yang berhampiran yang kita nampak dengan mata kasar kita lah. Okay. So sini adalah satu lagi nampak kawasan bawah ni. Support become resistance lah. So pada hari Isnin ataupun hari Selasa, kita nak price membuat retracement dulu. Okey, pentingnya retracement adalah untuk mendapatkan harga berisiko rendah. Kurangkan risk, lebihkan reward. Sebab tu kita nak apa-apa, kita nak entry, tunggu pada retracement, tunggu pada pullback. Saya dah macam cikgu saya rasa. Okey. So, kita akan Isnin Selasa price dah buat retracement untuk kita buy di kawasan B ni supaya kita boleh hold di kawasan C. Clear? Tapi andai katanya price tak turun, dia terus naik atas, so kita akan waiting lagi untuk dia buat sama ada structure penurunan baru ataupun dia break resistance pula. Kita akan cuba cari buy pula di atas tu. Tapi selalunya kebiasaan market tak naik macam tu. Dia takkan nak muncul kan. Kadang-kadang dia buat skala retracement, dia naik sikit, dia turun sikit, dia naik sikit, dia turun sikit, dia naik banyak, dia turun banyak. Okay. Kalau dia naik menyacak macam roket tu, tu something wrong lah dengan market. Maksud dia market ada dalam keadaan sukar. Okay. So ini yang saya nampak berkenaan dengan Euro GBP. Clear? Alhamdulillah. Rizal minta pair ACAT. Okay. So ACAT, apa berlaku pada ACAT? Pada minggu lepas saya dah sell ACAT minggu lepas, personal saya dah sell ACAT. Pada minggu lepas price dah buat apa sini, apa yang kita nampak. Okey, price dah break kan, nampak. Kalau kita nampak dari segi ni pun kita nampak price dah break. Dan ACAT 2 minggu lepas memang saya tak suka sebab dia macam ni kan. So bila price break ni, apa yang saya nampak lagi adalah price dah membuat skala, dia dah break. Okay, price dah breakout support ni kan. So bila dia breakout support ni, kita nampak dia buat apa. Ni saya nak memudahkan kamu. Okay, dia dah break dan dia buat test. Okay, dan dia dia dah turun kan kepada C kan, kawasan C ataupun lebih kurang dah support ni. So kalau kamu nak sell lagi pada ACAT ni, kamu nak hold lagi position pada ACAT ni, kamu nak selamat, kalau kamu masih tak ada position sell, kamu tunggu dia breakout dulu untuk kamu sell. Okay. So net destination sell untuk ACAT, saya jangkakan price akan cari kawasan-kawasan support sini lah. Okay. Tapi ni banyak support lalu kat so hati-hatilah, sebab kadang-kadang price boleh test dulu support, dia naik dulu kan. Tak semestinya dia akan turun terus ya. Okay. So untuk short, maksudnya untuk seminggu punya trade, saya jangkakan price akan break dulu. Padanya tak ada position sell lagi, tunggu dia break, dah retest untuk kita sell. Tapi padanya ada sell tu, hold je lah. Okay. So yang penting di kawasan sini price mesti break untuk dia teruskan penurunan. As long price tak break, dia takkan turun lah. Okay. Maksud dia tak akan turun lebih jauh lah. Okay. Clear tak? Okay. So ini adalah berkaitan dengan pair Aussie Canada. So Wan Adu Hazi minta Cat Chef. So Cat Chef. Cat Chef. Okay. Saya semalam ada bincang dengan admin Cat Chef ni. Okay. So Cat Chef apa yang kamu nampak sekarang ni? Okay. So firstly kita akan tandakan dulu price support and resistance kan. Nampak? Okay. Saya satu favorite, saya suka macam ni sebab price duduk kat support, senang nak buat decision sama ada kita nak buy atau sell. So resistance dia yang ni lah. Okay. So kawasan
resistance kecil dia. Okay. Maksud dia kawasan ni, as long price tak break ni, jangan gatal-gatal nak pergi cari buy. Nampak tak ayat dia tu. So, kalau tengok orang mata kasar kita nampak apa? Okay, pandangan mata kan. So, kita nampak price membuat head and shoulder, betul tak? Okay, yang nak mengkomplitkan lagi adalah tunggu price breakout. Okay, price breakout, bolehlah sell. Okay. Dah lukis siap. Pandai saya lukis. tak ikut kan. Lukis lah. So, ini adalah mapping saya untuk chef. Canada chef. Okay. Maksud dia, sekarang ni price buat corak pattern head and shoulder. Tunggu dia breakout dulu. Kamu jangan sell lagi. Relax dulu. Tenangkan hati. Tunggu dia breakout, baru kita cari peluang sell sampai bawah ni. Okay. As long dia tak breakout lagi, hati-hatilah. Jangan sell lagi lah. Sabar sikit lagi. Okay. Untuk tunggu breakout, untuk kita sell sampai kawasan C. Boleh nak sell lebih. Kalau dia breakout lagi, sell lah lagi sampai sini. Okay. Ambil gaji low. Sampai sini ambil gaji low. Lepas ni profit kamu. Selalunya saya menggunakan partial close. Maksud dia, saya akan entry DB. Okay, cuba cari peluang entry DB. Saya akan hold sampai C. C tu saya akan close saya punya separuh ataupun 3/4 daripada saya punya size lot saya. Baki tu pun saya hold sampai ke ni kawasan support baru. Dan saya akan BA plus position. Yang tu saya selalu amalkan. Okay, follow lah. Kalau kamu tak follow, macam mana kamu nak berjaya? Tak usah dah. Macam mana kamu nak ni kan? Okay, nak selamat daripada trade lah. Tu saya punya ni lah, perkongsi saya. Okay, ni Wan Abdul Azim, Abdul Razak, Abdul Hamid. Gold dah ke cikgu? Gold dah tadi. Gold. Wan Abdul Azim. Clear? Cantik tak? Okay, chef. So, boleh depo hentak full margin. Okay, gold tadi saya dah terangkan. Okay. So, gold tadi saya dah terangkan. Saya menjangkakan price akan, dia dah buat rejection di resistance di 171,580. So, kalau kita nak sell gold, kita tunggu dia breakout dulu kawasan support. Okay, kawasan support, breakout dulu kawasan support, baru kita boleh sell. Okay. Tetapi, anda kata price tak breakout lagi, okay, still waiting lah. Okay. Saya jangkakan price akan buat breakout lah. Tapi selagi tak breakout, jangan gatal-gatal nak sell. Okay. Bagaimana pula kalau dia breakout atas? So, kalau breakout atas, kita buy lah pula kan. If dia breakout atas ni, cari pula opportunity untuk buy. Okay. Senang je. Yang penting, waiting. Okay. So, Rafi minta UJ UJ saya dah terang tadi. UJ okay. Price ada kemungkinan bias kepada buy sebab price dah break dia punya ni falling apa dah. Okay, straight line ni. So, dia akan ada kemungkinan untuk buat buy. Okay. Tapi bila dia break bawah ni pun, kita stay lagi untuk buy break ni sebab kita nampak pula jadi head and shoulder pula. Dua pattern dah situ kan. So, bila dia break bawah ni, baru hilang kita punya buy kita. Barulah terbatal kita punya strategi buy. Okay. Abdul Hafiz Saleh. So, Abdul Hafiz, UC ni UCAT lah. UCAT saya dah terangkan tadi. Boleh tengok dalam video ni. Okay. Saya UCAT ni saya selesa menunggu peluang sama ada untuk buy. Tunggu breakout. Okay. Dan kalau sell pun saya akan tunggu dia breakout bawah. Sebab dia di kawasan ragu-ragu di zone ragu-ragu. Tu nama saya letak lah. Okay, saya pun tak tahu nak buy ke nak sell. So, saya waiting je lah. Wait for buy atau sell. Okay. So, nak selamat, kalau kamu dah ada position sell, pastikan stop loss kamu ada. Okay. Tapi kalau ikut daripada
daripada segi structure, dia dah cukup syarat untuk buat penurunan apabila price dah break first red support ni. Okay, cuma sekarang price cuba test untuk resistance. So ni dia boleh bounce balik bawah. Okay, tapi saya selesa untuk tunggu dia break dulu ya, untuk saya sell. Ni saya nampak tentang UCAT. Okay, Don. Oi, tadi dah minta badai. Don minta ACAT dengan ECAT. So ECAT ACAT dah tadi saya terangkan. So tengok pada ECAT. So ECAT pula sama macam apa ECAT ni? Okay, price sekarang berada di kawasan resistance. Okay, so satu resistance ni adalah support. So saya menanti price breakout dulu resistance ni untuk kita cari peluang buy. Okay, macam tu. Selagi tak break support bawah ni, jangan gatal-gatal nak pergi cari sell. Ayat tau. Okay, clear tak? Mudah lah, sama je. Konsep dia sama. Thank you. Terima kasih. Clear, cantik. Go clear, terima kasih. Dah habis clear. Alhamdulillah. So, okay, saya dah terangkan beberapa pair. So, ingatan saya untuk anda, ingat, kamu kena ingat satu je, tanam dalam kepala kamu. Okay, market kita tak boleh kawal. Yang tu kena pasti. Yang kamu boleh kawal adalah akaun kamu. Yang tu yang pasti. Market nak jadi apa selepas tu belum pasti. Tapi akaun kamu nak kawal tu adalah pasti. Kamu nak entry size lot berapa-apa semua tu, itu atas kawalan kita, atas kawalan kamu. Okay. Tapi kalau nak market, nak cari SL ke, nak pergi cari stop loss ke, apa ke, TP kan, itu bukan kawalan kita. Okay. So, jagalah kamu punya account elok-elok. Okay, jangan kamu blur account kamu. Okay, jangan kamu nak buat short term trade kan. Ni aku dapat semua. Esok aku rugi semua kan. Yang tu janganlah. Yang tu lebih bias kepada gamble. Tak elok lah macam. Okay. So, saya rasa sekadar itu dulu saya share untuk anda. Berkesempatan kita akan live balik pada hari Selasa malam, InsyaAllah. Okay, untuk tengok balik apa yang berlaku pada paper yang kita ni ya. Okay, yang kita analisa. Okay, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.